Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan dengan berkaitan dengan satu tajuk yang saya sebut sebagai meluaskan lingkaran kawalan. Saya tujukan tajuk ini kepada kita sebagai pihak yang terlibat dengan pengurusan di peringkat sekolah, sama ada kita pengetua ataupun guru besar, meluaskan atau melebarkan lingkaran kawalan itu merupakan salah satu pendekatan yang saya rasa penting kepada kita to expand the circle of control dari segi pengurusan. Saya mulakan perbincangan pada kali ini dengan berkongsi pengalaman awal saya ketika saya menjadi seorang guru. Saya terlibat dalam hal-hal pendidikan ini dan saya membaca satu buku yang memberikan kesan kepada cara fikir dan juga cara tindakan saya selepas itu. Buku itu agak popular pada tahun akhir 80-an gitu, iaitu satu tajuk buku yang ditulis oleh Stephen Covey yang bertajuk The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ni baik dan saya cadangkan kalau ada kesempatan boleh dibaca. Tetapi pada kali ini saya ingin berkongsi salah satu konsep yang saya rasa penting pada kita, bagaimana kita bertindak dalam konteks tajuk yang saya kongsikan pada kali ini. Beliau memperkenalkan dalam amalan kehidupan kita seharian, sebenarnya kita ada dua perkara yang menjadi bahan fikir kita dan juga menjadi asas kita untuk bertindak. Satu yang disebut sebagai benda yang kita concern ataupun yang kita prihatin. Banyak isu yang kita concern atau prihatin dalam hidup kita. Dan satu lagi, perkara-perkara yang kita boleh influence, yang boleh kita pengaruhi dalam kehidupan seharian kita. Dalam kehidupan ini, dia ada circle of concern dan juga ada circle of influence. Circle of concern ini berkaitan dengan perkara-perkara yang kita prihatin tetapi kita tidak boleh pengaruhi dari segi perubahan dan juga tindakan yang kita ingin lakukan. Umpamanya cuaca. Cuaca ini kita prihatin tetapi kita tidak boleh kawal sebab di luar daripada pengaruh dan kawalan kita. Begitu juga dengan hal-hal yang berlaku di luar negara. Soal ekonomi, itu satu benda yang kita tidak boleh kawal. Tetapi ada benda yang kita boleh kawal, boleh pengaruhi. Itu yang dipanggil circle of influence. Yang ini dia sebut sebagai benda-benda yang perlu kita jadikan sebagai asas untuk kita berfikir dan untuk kita bertindak. Umpamanya kehidupan seharian kita dalam keluarga kita yang kita boleh pengaruhi. Soal pendidikan anak-anak kita, soal ekonomi keluarga kita dan sebagainya. Itu benda yang kita boleh pengaruhi dan kita kawal. Tetapi dalam konteks kita sebagai pendidik ini, sama juga. Dalam pendidik ini juga ada benda yang kita boleh concern, yang keluar daripada pengaruh kita, dan ada benda yang saya rasa kita boleh pengaruhi dan kita boleh kawal. Ini yang dia panggil sebagai role ataupun peranan kita dalam bidang tersebut. Kalau bilang pendidikan, apa peranan kita sebagai seorang guru? Apa peranan kita sebagai seorang pemimpin sekolah? Bagaimana kita boleh mempengaruhi perkara-perkara yang boleh memberikan kesan kepada meningkatkan peranan kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pemimpin sekolah. Sebab itu, Stephen Covey mencadangkan, kalau kita ingin meningkatkan keberkesanan hidup kita ataupun keberkesanan kita dalam memainkan peranan itu, kita mesti bermula dengan area ataupun circle of influence kita ataupun kita punya lingkaran pengaruh kita. Dan orang yang memulakan
tindakannya berdasarkan circle of influence ini. Beliau namakan inilah orang yang dipanggil proaktif. Dan orang yang proaktif, dia concern pada benda yang di luar, tetapi cara dia bertindak, dia akan bertindak berdasarkan kepada circle of influence-nya. Dan sedikit demi sedikit akhirnya dia kata dia punya circle influence-nya akan mengembang, akan membesar. Tetapi kalau kita memulakan cara fikir kita dan tindakan kita kepada circle of concern yang tidak ada kita punya kawalan dan juga kita punya pengaruh itu, akhirnya circle influence itu akan mengecil. Sebab orang yang memulakan dengan circle of concern ini adalah orang yang reaktif. Orang yang reaktif ini biasanya dia banyak menyalahkan orang lain. Sebab circle of concern itu di luar daripada pengaruh dia. Kenapa orang tidak buat ini? Kenapa orang tidak menyediakan ini? Kenapa semua yang ada di luar daripada bidang pengaruh dia? Biasanya perkara yang di luar daripada pengaruh kita itu adalah pengaruh orang lain. Jadi akhirnya kita akan menyalahkan orang lain, tidak melakukan perkara tersebut. Jadi kalau kita sentiasa membincangkan, mencari penyelesaian masalah dengan menunjuk jari kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah itu, akhirnya kita punya circle of influence itu akan semakin mengecil. Ini merupakan panduan yang banyak mempengaruhi cara fikir saya apabila saya menjadi seorang guru dan seterusnya menjadi seorang pemimpin pendidikan. Sebab memang dalam kehidupan sehari kita perlu juga concern ataupun prihatin pada benda yang luar daripada pengaruh kita. Tetapi sampai satu ketikanya kita mesti bertindak berdasarkan apa yang kita boleh buat berdasarkan bidang pengaruh kita sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang guru di peringkat sekolah. Sebab kita boleh bincang saja sampai letih perkara-perkara yang di luar daripada bidang pengaruh kita, tetapi akhirnya dia akan berbalik kepada kita bagaimana kita memulakan penyelesaian masalah itu berdasarkan kita punya lingkaran pengaruh kita. Nah, seterusnya saya ingin menghuraikan yang itu adalah prinsip yang dibincangkan oleh Stephen Covey. Menjadi seorang yang proaktif, bukan reaktif. Maknanya orang reaktif ini dia dipengaruhi oleh sekelilingnya yang mempengaruhi cara fikirnya. Tetapi orang yang proaktif ini dia membentuk sekelilingnya, membentuk suasana sebab dia berdasarkan kepada bidang pengaruhnya. Nah, saya ingin kongsikan berdasarkan pada pengalaman saya, kita boleh lihat pula berdasarkan rajah yang saya kongsikan ini, kita boleh lihat bagaimana kita boleh kembangkan prinsip itu dalam konteks pengurusan kita di peringkat sekolah ataupun even dalam konteks kita sebagai seorang guru dalam bilik darjah, dalam PDP kita dan juga dalam pedagogi yang kita gunakan dalam bilik darjah itu. Kita boleh pecahkan tadi ini, circle of concern ini benda-benda yang di luar daripada yang kita tidak boleh kawal, tapi circle of influence itu kita boleh pecah kepada dua. Satu, circle of influence yang kita boleh pengaruhi tetapi secara tidak langsung. Kemudian tetapi ada satu circle lagi yang betul-betul circle of control. Maknanya yang kita boleh pengaruhi dan kita boleh perluaskan. Sebab itu saya mencadangkan circle of control inilah yang menjadi trust kita untuk kita membuat tindakan penyelesaian masalah di peringkat sekolah ataupun mengurus sekolah kita seharian dan secara berterusan itu. Apa dia circle of concern? Kalau kita tengok dalam darjah-darjah itu, the things we cannot control. Circle of concern ini ialah lingkaran prihatin kita itu ialah contohnya government policy, polisi-polisi di peringkat kementerian yang kita tidak boleh kawal sebenarnya. Itu hanya mereka yang berada di peringkat itu saja. Begitu juga dengan budget constraint. Kita memohon kepada PPD, kepada GPN dan juga kepada kementerian, tetapi funding allocation itu, pemberian fund kepada kita ataupun peruntukan perbelanjaan itu kita tidak boleh kawal. Kita terima seadanya. Dan begitu juga dengan murid. Murid yang ditempatkan ke sekolah kita itu dipanggil student demographic, itu kita tak boleh kontrol. Itu peranan GPN dan PPD untuk menyerahkan kepada kita. So, jadi kalau kita banyak membincang, kita punya masalah, kita berdasarkan kepada student concern ni, student demographic, kenapa saya diberi itu, ini dan sebagainya,
benda ini tidak akan banyak membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Sebab itu kalau sudah diterima pelajar itu, student demografik yang ada pada kita tu, maknanya kita start daripada situ. Itu punya tindakan kita. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Sebab itu saya pernah berkongsi dengan rakan-rakan ketika saya di GVM dulu, rakan-rakan pengetua dan guru besar. Apabila kita memegang peranan pengetua dan juga peranan guru besar itu, peranan yang paling penting ialah kita berada di kerusi itu di tempat dia untuk menyelesaikan masalah yang berada di sekolah kita. Dan kita diamanahkan, dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah. Maknanya masalah itu adalah dalam circle of influence kita dan circle of control kita. Dan kalau kita start membincangkan circle of concern itu, sampai bila pun kita akan tertih dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Now, circle of influence yang secara tidak langsung ini, yang indirectly kita boleh influence ialah contohnya parental engagement. Maknanya bagaimana kita berhubung dengan ibu bapa di luar. Umpamanya kita tidak boleh pengaruhi latar belakang sosioekonomi keluarga itu, sebab itu tanggungjawab keluarga walaupun beri pengaruh kepada pembelajaran anaknya, tetapi itu bukan bidang pengaruh kita, itu circle of concern kita. Tetapi bagaimana kita berhubung dengan ibu bapa itu, engagement dengan ibu bapa itu secara tidak langsung kita boleh pengaruhi. Akhirnya yang buat keputusan ibu bapa, tetapi kita boleh pengaruhi. Begitu juga dengan polisi-polisi sekolah yang kita bangunkan, kita bentuk prosedur-prosedur itu, kita boleh cadangkan dan mendapatkan kelulusan di peringkat GPN dan PPD. Maknanya ada benda-benda yang kita memerlukan endorsement ataupun kerjasama orang lain, mana itu dipanggil circle of influence yang kita boleh perlebarkan secara tidak langsung. Tetapi ada benda yang saya rasa perlu dijadikan asas untuk kita bertindak, itu circle of control yang kita boleh kawal secara langsung. Umpamanya di peringkat sekolah, professional of learning, pembelajaran profesional guru-guru kita yang kita boleh bangunkan, kita boleh bentuk itu merupakan menjadi tumpuan kita. Begitu juga dengan pengurusan sekolah, pengurusan bilik darjah yang kita boleh bincang dengan guru kita, yang menjadi perkara yang saya rasa perlu kita jadikan sebagai asas perbincangan. Begitu juga dengan soal pentaksiran, soal penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah itu adalah dalam bidang pengaruh kita. Dan ini saya rasa di antara perkara-perkara yang kalau kita boleh kawal, maknanya kita kena menjadikan budaya itu kepada guru-guru kita supaya bertindak berdasarkan kepada circle of control kita di peringkat sekolah. Kita concern hal yang di luar daripada pengaruh kita dan ataupun di luar daripada pengaruh yang tidak langsung itu, tetapi tindakan kita perlu dimaksimumkan cara fikir kita, perbincangan kita kepada circle of control. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap perkongsian kita pada hari ini saya rumuskan untuk meningkatkan kualiti pengurusan kita dan keberkesanan kita dalam mengurus sekolah itu, kita perlu memberikan penekanan kepada hal-hal yang berkaitan dalam lingkaran pengaruh kita. Dan kita dalam konteks ini bermakna kita adalah menjadi seorang yang proaktif. Orang yang proaktif ini insya-Allah dia akan boleh melebarkan lingkaran kawalannya, melebarkan lingkaran pengaruhnya. Tetapi kalau kita dipengaruhi perbincangan kita, cara fikir kita dengan perkara-perkara yang di luar daripada kita punya lingkaran kawalan dan pengaruh kita, akhirnya kita akan banyak berbincang perkara-perkara yang di luar, iaitu circle of concern, lingkaran perhatian kita. Dan biasanya ini kita banyak menunggu orang lain menyelesaikan masalah kita, atau paling tidak pun kita akan menyalahkan orang lain kerana tidak mainkan peranannya. Boleh kita bercakap sekali-sekala, tetapi kalau sepanjang masa kita menghabiskan masa kita, kita akan menjadi seorang yang reaktif, akhirnya suasana akan mengawal kita. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat memberikan sedikit input kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertindak secara proaktif untuk menyelesaikan peringkat pengurus peringkat sekolah supaya menjadi lebih efektif dan juga berkesan pengurusan kita. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera
Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Cikgu Hamidah Ghazali dari pengetua SMK Secretary. Saya pembentang CDL PGB siri yang pertama pada 7 Jun yang lalu. Okey, hari ini bagi memberkati program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membaca umur kita. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, mantan KPPM, merangkap pengasas program CDL #Cikgu Bantu Cikgu. Okay. Yang berusaha Dr. Ihsan bin Ismail, penyelaras CDL PGB, merangkap pensyarah IAB Instead. Okay. Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sinar mentari nampak ceria, bertukar wajah sepanjang masa. Bertemu kita di alam maya, bicara santai tapi bermakna. Hadirin yang dihormati, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah dan rahmatnya, kita dapat berjumpa dan berkongsi amalan baik di sekolah menerusi alam maya program CDL PGB siri keempat ini. Okay, pada petang yang bermakna ini, marilah kita sama-sama mengenali dulu Cikgu T. Tiam Chat. Okay. Selamat petang Cikgu T. Okay. Cikgu T sihat ya? Sihat. Sihat. Okay. Alhamdulillah. Baik, kita tengok dulu kita dengar dulu latar belakang Cikgu T. Okey, Cikgu T adalah pengetua Sekolah Seni Malaysia Johor. Okey, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Okey, Cikgu T mendapat pendidikan option lah pendidikan jasmani UPM pada tahun 2000 kemudian peringkat sarjana UTM tahun 2004, kemudian diploma pengurusan dan kepimpinan pendidikan IAB tahun 2018, kemudian sijil kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan MPQEL IAB KPM tahun 2018. Jadi pengalaman sebagai pendidik selama 31 tahun berkhidmat. Kemudian Cikgu T juga seorang yang aktif lah AJK Induk Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Johor sesi 2022 hingga 2024. Kemudian beliau juga seorang setiausaha Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Cawangan Pasir Gudang sesi 2022 hingga 2024. Selain daripada itu, seorang penyelaras Sekolah Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Negeri Johor tahun 2021 hingga sekarang. Cikgu T juga seorang mentor Sekolah Penarafan Cemerlang Kebat Daerah Pasir Gudang tahun 2021 hingga sekarang. Juga guru mentor program TS25 kohort 6 PPD Pasir Gudang 2021 hingga 2025. Jurulatih utama inovasi Karnival Inovasi Pasir Gudang 2023-2024 Kemudian guru fasilitator seorang rintis pendekatan bertema KPM 2021 hingga sekarang. Kemudian sekolah rintis kelas hybrid KPM 2022. Sekolah rintis juga khas untuk program Sumur. Sumur Sahsiah Unggul Murid peringkat kebangsaan KPPM 2022. Kemudian guru fasilitator sekolah rintis karakter murid Johor dan Abad ABC Negeri Johor JPN Johor 2023-2024. Okey, jadi kita hari ini kita teruskan untuk mendengar perkongsian daripada Cikgu T. Dipersilakan Cikgu T. Okey, terima kasih kepada Puan Hamidah binti Ghazali, pengacara, moderator PGB siri 4 jelajah untuk CDL pada setiap Rabu petang lah.
Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, mantan KPPM, perangkap pengasas kepada CDL, #Cikgu Bantu Cikgu, yang berusaha Dr. Ihsan bin Ismail, koordinator CDL bagi kelompok kumpulan khas PGB, perangkap pensyarah kanan IAB Bandar Instek, kepada yang berusaha Tuan Haji Azman bin Syahadan, yang di-Ketua MPSM Negeri Johor, para pengetua sekolah-sekolah Malaysia, guru besar sekolah-sekolah Malaysia, serta ahli sidang yang sudi bersama dalam majlis ilmu ini. Saya Cikgu T, Pengetua Sekolah Seni Malaysia sebagai pembentang CDL PGB siri yang keempat dengan tajuk Project My Profile. Project My Profile adalah satu perkara yang terlibat secara langsung kepada setiap ahli yang ada dalam sidang ini. Dan mengapa Cikgu T mengangkat Project My Profile ini sebagai sesuatu perkongsian amalan baik? Kerana pihak sekolah PGB sebagai peneraju, kita sentiasa berperanan sebagai pendorong. Kita sebagai peneraju, kita sebagai pembimbing dan juga sebagai pendorong. Dalam konteks pendorong, maka kita mengangkat pembangunan sumber manusia itulah yang khususnya dalam perkongsian pembangunan kompetensi guru dalam sumbangan profesional. Jadi berikut sedikit tentang latar belakang Cikgu T yang telah dikongsikan oleh Puan Hamidah. Jadi untuk menceritakan apa yang dikatakan perkongsian amalan terbaik My Profile, saya asingkan konten sini kepada dua bahagian. Bahagian awal pembentangan ini lebih kepada apa konsep Project My Profile dan mengapa ia penting dan signifikan. Bahagian kedua ialah pelaksanaan My Profile ini di peringkat sekolah. Jadi berikut kongsikan sedikit tentang latar belakang Sekolah Seni Malaysia Johor. Sekolah Seni Malaysia Johor sebagai sekolah kluster. Jadi di sini saya ingin memberi kesempatan berakalkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua guru, AKP, murid, PIBG dan semua pemegang taruh yang pernah dan sedang berkhidmat di Sekolah Seni Malaysia, yang mana komitmen masing-masing dan kebersamaan yang memastikan kemenjadian murid dan sekolah kualiti itu dapat terus direalisasikan. Sekolah Seni Malaysia Johor dalam konteks pelaksanaan dasar KPM, berikut antara perkara-perkara yang kita jalankan amanah tersebut. Antaranya sebagai sekolah kecemerlangan kebat, sebagai sekolah pelaksanaan program TS25, sebagai rintis pendekatan bertema, sebagai sekolah rintis kelas hybrid, sebagai sekolah program sumber kebangsaan maupun program fokus daripada peringkat JPN Johor dari segi karakter murid Johor dengan adab ABC lah, anak yang baik dari cerdik. Dalam membangun kompetensi guru-guru dan pengurusan serta pengoperasian sekolah, tentunya sebagai PGB kita ada 9 kompetensi yang sedia ada. Dalam pada itu, cikgu melihat pembangunan sumber manusia adalah satu jalan pintas yang cukup berkesan dengan kaitan dengan hukum Pareto, yang mana keupayaan kita membangunkan kelompok guru dalam konteks 20% dari segi 20% kerja buat kita mampu melonjakkan hasil, outcome dan output sebanyak 80%. Itulah asasnya kenapa dalam konteks meneraju sekolah, cikgu terus memilih pembangunan sumber manusia sebagai ketua dan kunci masuk ke pintu kejayaan itu.
dalam melihat konteks pembangunan cikgu, tentunya sebagai pemimpin peneraju, saya mengaitkan 1.3 SKPM kualiti sekolah, PGB sebagai pendorong, maka PGB antara tugas-tugasnya perlu menunjukkan suri teladan, sentiasa memberi input berkaitan pemajuan sekolah dan menggerakkan sekolah melaksanakan tanggungjawab sama ada dalam konteks instruksional maupun dalam bidang-bidang yang terkait dengan pembangunan murid. Antaranya kurikulum, co-kurikulum, pembangunan sasian murid dan termasuk kesenian di Sekolah Seni Malaysia Johor. Dalam pada itu, perkara kedua yang diangkat dalam konteks pembangunan kompetensi guru, Cikgu T mengaitkan dengan pembangunan sumber manusia. Sebab sumber manusia yang ada perlu diagihkan, disusunkan secara rapi dan teliti mengikut keupayaan dan kepakaran agar kerja buat guru-guru maupun jurulatih itu adalah yang terbaik dan berkesan. Aspek dan standard kualiti serta TUMS untuk standard 1 dan 2 SKPM kualiti sekolah mampu memberi kesan langsung kepada standard 5 dan akan dibicarakan dalam konteks perbincangan petang inilah. Satu perkara yang ingin Cikgu T kaitkan juga ialah SGM lah, Standard Guru Malaysia, yang mana dalam pada itu kita juga melihat perkara-perkara yang terkait dengan kualiti guru itu. Dalam 4 konstruk sebagai Standard Guru Malaysia, ada perkara yang kita lihat khususnya dalam pembangunan guru itu sendiri. Antara kualiti guru yang kita lihat dalam konteks hari ini, ia melibatkan 4 elemen. Antaranya guru tersebut sentiasa membuat refleksikan diri, sama ada dalam status semasa maupun way forward atau what next to do dalam kerja bidang masing-masing. Kedua, guru seharusnya menjiwai amalan keguruan dalam bidang tugas yang diberikan, sama ada dalam konteks pelaksanaan PDP, pengurusan kerja buat panitia maupun dalam pentaksiran darjah. Yang ketiga ia menerapkan gaya kepimpinan pendidikan yang bersifat insaniah. Perkara tersebut secara langsung terkait dengan 7 trust KPM itu. Terus yang kedua yang mana membangun karamah insaniah murid. Yang terakhir elemen kualiti guru ialah meraihkan kepelbagaian budaya. Dari sini maksudnya dari segi watak dan perwatakan individu maupun dalam komuniti di sekolah. Sama ada sekolah, contoh sekolah sini adalah dalam sekolah kluster dalam pendidikan seni, maka merentas kurikulum dan kebudayaan itu adalah amat penting. Dan okey, seterusnya ialah kita lihat kepada 4 trust etika keguruan juga, yang mana cikgu mengaitkan antara etika keguruan itu tanggungjawab terhadap murid dan tanggungjawab terhadap profesional. Jadi dengan menjunjung etika keguruan dalam konteks tanggungjawab kepada murid dan tanggungjawab terhadap profesion, maka guru-guru akan digerakkan untuk pembangunan kompetensi dan sumbangan profesional. Dengan gabungan kerangka SGM 2.0 dalam sektor kualiti peribadi dan dengan junjungan etika keguruan, tanggungjawab terhadap murid dan profesional, maka masing-masing akan terpanggil untuk melakukan yang terbaik dalam pendidikan kualiti maupun ke arah keberhasilan pembelajaran murid. Justru itu, pemantapan kompetensi dan kualiti pembelajaran guru maupun kualiti peribadi guru yakin ia terus memberi impak langsung kepada kualiti PDP di dalam bilik darjah serta aktiviti luar bilik darjah yang dikendalikan oleh guru tersebut, dan akhirnya akan membawa sesuatu standard pencapaian yang baik dalam standard 5.
Jadi dalam hala 7 PPPM kita tidak terkecuali daripada konteks dua perkara lah, elemen untuk kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Dalam pada itu kita yakin dan percaya bahawa kelompok KRA 2, kualiti guru, dengan kerjasama pimpinan yang berkesan KRA 1 mampu menjana potensi dan bakat guru sedia ada dengan amalan pembudayaan PLC yang berkesan akan menjana kemenjadian murid dengan baik-baik lagi. Dalam rangka PSO sekolah, tentunya dalam tempoh perancangan jangka sederhana pendek, sekolah sini juga menyediakan Canva dia, SSCM Vision Board, satu papan hala 7 lah. Apakah Vision Board sekolah sini ada? Antara 5 hala 7 yang sekolah tetapkan, satu ialah memulakan pembangunan dan kemajuan sekolah dengan adab dan sasiah murid. Dalam pada itu, kita akan membina karamah insan yang murid dengan sokongan program sumur di peringkat kebangsaan maupun peringkat negeri, perintis daripada karakter murid Johor dan program sihat atau HITS yang disarankan oleh pihak KKM, yang mana Cikgu T dan sekolah sini juga menjadi pusat sokongan kepada kejayaan program sihat di dalam kawasan sekolah. Hala 7 yang kedua ialah kualiti. Kualiti di sini selari dengan hala 7 Kementerian Pendidikan Malaysia, antaranya ialah pendidikan berkualiti dengan berteraskan digital maupun ICT, dengan memperkasakan pembelajaran secara kelas hybrid, dan seterusnya ialah perbincangan atau pemantapan PLC di dalam kalangan guru dengan prinsip FIS. Dalam setiap panitia, fokus kepada isu berbangkit dari segi masalah pembelajaran, pengajaran, dan membuat penambahbaikan dari segi kaedah, dan tentunya ahli-ahli panitia dan buat perkongsian satu sama lain. Dalam pada itu, kita juga sentiasa mengutamakan inovasi, idea-idea baru dalam pendekatan menyampaikan PDP pedagogi secara baik dan berkesan. Yang ketiga, dalam vision scoreboard untuk hala 7 kejayaan, tentunya tidak lari daripada mengejar atau menggapai GPS subjek SPM yang lebih baik, termasuk bakat dan potensi murid dalam sekolah seni. Kedua ialah pencapaian dan pelibatan murid dalam program pengantarabangsaaan maupun peringkat kebangsaan. Yang ketiga ialah pencapaian terbaik perfect score dalam seni maupun akademik yang sedia ada. Yang keempat ialah kayu ukur dalam konteks GPS PAJSK, yang mana segala aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah sebagai pelengkap kepada pembelajaran kurikulum mampu menjana kejayaan murid hari ke hari dalam secara kumulatif dalam tempoh 5 tahun persekolahan di sekolah menengah. Dan permakasaan prestasi akademik dan kurikulum boleh mencerminkan standard kualiti standard 5 yang dicapai oleh murid-murid di sekolah. Dalam pada itu, sekali lagi kualiti guru dititik beratkan dengan pembugaran peranan kepemimpinan guru penasihat yang ada dalam 3 unit tersebut, sama ada untuk unit beruniform, kelab persatuan maupun sukan permainan. Yang terakhir ialah meluaskan jaringan dan jalinan. Kita yakin dan percaya dalam konteks mengangkat guru dalam platform membuat sumbangan profesional maupun sumbangan sosial, sekolah dan guru perlu membina jaringan strategi tersebut. Dengan jaringan strategi tersebut, dengan pihak pemegang taruh dan pihak berkepentingan, rakan guru kita mampu menjangkau, memanjangkan, meluaskan
jaringan dalam konteks perkongsian ilmu dan kepakaran kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Jadi berbalik kepada fokus perkongsian amalit petang ni, apakah itu my profile? My profile ialah setiap ahli sidang ni maklum, ia satu rekod pencapaian maupun pelibatan seseorang pegawai perkhidmatan pendidikan yang dinamakan guru atau konteks jurulatih di sekolah sini, yang mana seseorang PPP boleh memberi sumbangan dalam konteks profesional maupun sumbangan sosial. Jadi tahap keupayaan seseorang pegawai yang melibatkan diri dalam memberi sumbangan profesional atau sosial, atau kedua-dua sekali yang terkait dengan tugas hakiki maupun tidaklah. Dan sumbangan ini boleh dilakukan oleh setiap guru dengan kebenaran ketua jabatan atau pilihan oleh guru tersebut sekiranya ada tawaran daripada mana-mana pihak. Dan sebaik-baiknya tugas ini berlaku dalam konteks luar waktulah. Sumbangan profesional merujuk kepada sumbangan yang melibatkan pengetahuan dan kepakaran. Sama ada dia dalam melibatkan subjek akademik maupun dalam kepakaran pendidikan kesenian. Cuma dalam konteks sebagai penjawat awam, kita ditegahlah untuk melibatkan dalam apa-apa pertubuhan politik. Antara contoh sumbangan, guru-guru di sekolah boleh libatkan diri dalam konteks penceramah sebagai panel, sebagai guru pakar, sebagai hakim, sebagai panel juri, sebagai jurulatih, sebagai pegawai keconan, fasilitator yang dilakukan di berbagai peringkat, sama ada peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Sumbangan sosial pula ialah sumbangan yang tidak melibatkan secara kepakaran. Antaranya boleh jadi AJK induk dalam apa-apa NGO, apa-apa kuliah agama, imam bilal, pegawai jawatan kuasa yang melibatkan konteks sumbangan sosial ataupun sumbangan kemasyarakatan. Jadi evidence yang cikgu-cikgu perlu berikan kepada pihak sekolah atau pegawai penilai pertama ialah antaranya bukti dari segi surat jemputan, kad jemputan, sijil penghargaan, buku program jawatan kuasa yang dibentuk atau gambar laporan secara ringkas. Jadi seterusnya ialah apa itu naratif, kompetensi seseorang pegawai dalam my profile. Yang pertama sekali ialah kompetensi dilihat sebagai satu corak perkembangan, maksudnya pembangunan guru itu dari segi pengetahuan, kemahiran, keupayaan, sikap dan tingkah laku yang diperlukan dalam konteks kerja. Kedua, komponen pengetahuan dan kemahiran ini merupakan komponen yang dikembangkan manakala komponen sikap dipercayai. Satu kepercayaan yang sukar tapi mampu dikawal dan diubah oleh pihak pentadbir. Apabila himpunan kepada ketiga-tiga komponen dan segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap, ia akan pergi lebih jauh lagi lah. Ini berikut memberikan contoh siapa yang terlibat. Semua guru di sekolah seni, semua guru di sekolah akan terlibat dalam konteks sumbangan mereka lah. Dan benda itu akan diisi dalam bentuk template. Template ni seperti yang dipaparkan sebelum ini. Antara template yang diisi untuk tujuan paparan dan sebagainya adalah profil pendidik, yang mana melibatkan butiran guru, optionnya, grade jawatannya, kelulusannya dan sumbangan dalam tahun tersebut. Okey, dari mana datangnya my profile ini? Tentunya kerja buat kita ni ada sasarannya dan perkara pokok. Bagaimana projek my profile ni datang adalah salah satu elemen di mana PPP dinilai dalam konteks profesional
adalah segi sumbangan profesional, iaitu bahagian E2 sumbangan dengan aspek A2.1 lah. Sumbangan profesional seorang guru ataupun sumbangan dari segi sosial. Jadi mungkin rujukan ini boleh dapat dalam internet di bahagian E prestasi lah. Garis panduan pelaksanaan PBP yang mana di situ ada nyatakan perkara-perkara yang terkait dengan maksud, kriteria dan kaedah sumbangan profesional itu. Di sebelah kiri pula merujuk kepada satu modul panduan bagaimana SKPM kualiti sekolah ni bersih baharu melihat kepada konteks pengurusan, konteks pencapaian. Konteks pencapaian di sini tentunya rakan-rakan guru pun sedia maklum di bawah program transformasi 25 baru-baru ni sekolah juga menerima siaran tentang ProTracks. ProTracks ini merujuk kepada Progress Tracking Reports of Transformational School bagi program DS25, di mana dari segi tinjauan pihak bertanggungjawab, mereka ingin melihat sejauh manakah sekolah-sekolah yang membuat pelaksanaan TS25 sudah menuju ke arah kejayaan guru dan kejayaan sekolah secara holistik. Dalam tinjauan tersebut, ProTracks mengkaji apakah tahap sumbangan dan pelibatan guru-guru di sekolah dari segi tahapnya, daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Jadi secara tidak langsung sama ada tinjauan bawah ProTracks maupun penilaian PBPP maupun modul penilaian pengoperasian sekolah di bawah SKPM kualiti sekolah, kesemuanya menuju ke arah menuntut guru membuat sumbangan kepakarannya secara profesional. Projek sumbangan profil dari segi sumbangan profesional guru dia berlaku sepanjang tahun. Berlaku sepanjang tahun penilaian lah maksud di sini. Okey. Apakah kaitan my project sumbangan profesional guru dengan kaitan dengan guru hari ini? Kerja buat di sekolah tentunya terkait dengan standard 5 yang mana akhir nanti ialah melihat outcome dan output murid-murid di sekolah. Antaranya standard 5.1 melihat kemenjadian murid dalam akademik yang mana kayu ukur dia adalah melihat dari segi prestasi GPS peperiksaan pusat, maksudnya SPM lah. Kedua, melihat peratus pencapaian murid-murid di sekolah dari segi tahap penguasaan PBD. Sama ada murid kita mampu mencapai tahap 1 hingga tahap 6. Jadi peratus keberadaan murid sekolah kita berada pada status apa dan berapakah tahap pencapaian mereka. Standard 5.2 melihat kepada konteks kemenjadian murid dalam co-curriculum. Yang akademik sasarkan GPS subjek akademik dan COCO melihat kepada GPS PAJ scale lah. Tentunya gabungan antara GPS akademik dan COCO digabung jalinkan dengan standard 5.3 kemenjadian murid dalam konteks adab dan sasya yang melihat peratus kehadiran murid ke sekolah, peratus amalan baik murid dan peratus sasya diri, sistem sasya diri murid. Yang mana fokusnya mungkin berteraskan kepada salah laku murid di sekolah. Sama ada kategori ringan, sedang dan berat. Jadi kombinasi antara tiga ini
adalah bawah standard 5 dalam konteks kemenjadian murid. Dan pihak kementerian juga melihat tahap pencapaian guru dan sekolah. Maka untuk itu, antara konstruk baharu yang ingin kementerian lihat adalah peratus kejayaan guru mengikut bidang maupun tahap. Dan kedua ialah peratus kejayaan sekolah mengikut bidang maupun tahap. Jadi apabila kayu ukur sesuatu kejayaan dan kemajuan sekolah diletakkan pada konteks peranan dan profesional keguruan, maka guru perlu memain satu peranan yang lebih penting dengan amanah yang lebih besar. Guru bukan lagi sebagai guru yang menterjemahkan, menyalurkan, menyampaikan ilmu kepada murid dalam darjah saja. Guru juga perlu menonjolkan diri dari segi prestasi dan kejayaan masing-masing. Sama ada dalam konteks kepakaran sebagai guru cemerlang, sebagai guru pakar, guru rujuk, sebagai jurulatih, sebagai pegawai kejohanan, yang mana dalam setiap peringkat dan setiap keadaan guru itu telah berperanan besar dalam menyumbang kepada kemenjadian murid dan pengoperasian sekolah. Jadi bahagian kedua ialah tentang pelaksanaan. Jadi apakah masalah kita? Ini ialah 5W1H yang mana kita nak lihat konteks guru berkualiti tadi. Dalam SKK SKM, kerja buat pengetua, dalam pembangunan sumber manusia, apakah guru yang kita nak cari? Jadi akhirnya dalam konteks kajian 5W1H yang mana pasukan kerjalah Barisan Pentadbir telah membuat sumbangsaran buat analisis 5W1H dan menggunakan teknik YY berdasarkan kriteria manusia, kaedah bahan kewangan persedikiran, dan kita mencari perkara paling mungkin. Dalam tinjauan yang sekolah buat adalah kita kena pasti tahap semua profesional guru adalah kurang memuaskan. Dalam analisis kita ada 67.5%. Dan tentunya sasaran kita adalah untuk mencapai sekurang-kurang 80% ke atas semua guru dari segi profesional. Jadi bagi tujuan itu, pihak sekolah dengan jawatan pelaksana telah menyusun kerja buat dengan menggunakan pendekatan kitaran demin, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian serta penambahbaikan dan pendokumentasian. Dengan berteraskan kepada PDCA, Plan, Do, Check and Action, maka jawatan kuasa pelaksana telah dibentuk dan diberitahu akan tugas dan tanggungjawab bagi tujuan tersebutlah. Jadi untuk itu, bagi memastikan intervensi tersebut berkesan supaya projek My Profile dapat dilaksanakan dengan baik, maka jawatan kuasa pelaksana telah menyediakan pelan pintas. Dalam pelan pintas itu kita akan melihat pengoperasian projek My Profile dapat berjalan dengan lancar dengan menyediakan OPPM lah, One Page Project Manager sebagai pelan untuk semak dan imbang kerja-kerja yang dilaksanakan. Jadi untuk melaksanakan bagi tujuan menjayakan projek My Profile, sekolah juga menggunakan prinsip disiplin of education yang melibatkan 4 fasa kerja. Yang penting sekali ialah fokuskan sasaran penting. Maka sasaran penting kerja buat pentadbir adalah membangunkan guru lah. Membangunkan guru. Yang kedua, jawatankuasa bertindak menyediakan lead meja dengan kaedah scoreboard lah. Dalam pada itu,
perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk menjayakan sasaran my profile itu. Dan jawatankuasa akan membuat penilaian dan perkembangan kemajuan tersebut dengan kaedah scoreboard dengan berdasarkan rujukan sama ada sasaran inisiatif yang dicadangkan itu dapat dilaksanakan atau tidak tercapai. Sepanjang pelaksanaan program projek My Profile, contohnya kita akan buat sesi dialog prestasi dan postmortem, dan kita akan buat semakan pemulihan dan review ikut status dan fasa kerja. Dan ketiga ialah kita sentiasa meraihkan dan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru-guru yang membawa kejayaan. Kerana nanti saya akan kongsikan teori keperluan masyru itu adalah satu agenda yang secara halus akan melibatkan pengaruh ke atas guru-guru kita atau setiap individu. Dalam membangunkan kompetensi dan kapasiti guru sama ada dari segi ilmu, kemahiran dan budaya, kita melibatkan pemerkasaan guru dari segi konteks aplikasi alat kualiti dan pengurusan, antaranya PDCA, pembudayaan budaya kerja sepasukan, sesi libat urus dalam PB, PPP dan SKPM yang melibatkan standard 3.1 kurikulum, 3.2 kurikulum, 3.3 harimau murid, pencerapan dan kemenjadian murid. Dari segi SDU penataran itu penting supaya warga sekolah benar-benar faham dan jelas akan perkara yang perlu dan wajib dilakukan. Dari segi pemarkasaan pedagogi dan pentaksiran belajar, kita juga terkait dengan pengajaran pendekatan bertema maupun pendekatan yang melibatkan 421 dan sebagainya. Dan sekolah juga telah berjaya melaksanakan perkongsian terbaik inovasi 3-minute teaching dalam kalangan guru, dan cikgu sangat berbanggalah kerana komitmen dan setiap cikgu itu banyak idea-idea, sebanyak 69 idea guru kita dapat kumpulkan. Dalam pada itu, dari segi CPD, pembangunan profesional berterusan, kita juga melibatkan pembangunan ilmu pengetahuan guru, dari segi komunikasi, dari segi keupayaan menyediakan pembentangan dan aplikasi ICT yang lebih berkesan. Dari segi kepakaran, melibatkan kemahiran dalam bidang kebentaraan, sama ada bidang akademik maupun kesenian, kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okay. Jadi yang lain ialah membina jaringan yang seperti hala 7 vision board sekolah itulah. Okey, ini adalah contoh scoreboard yang sekolah laksanakan bagi tujuan menjayakan my profile. Antaranya bimbingan dan pementoran, maksudnya barisan GKMP maupun ketua bidang akan buat coaching mentori dengan barisan ketua panitia dan ahlinya. Begitu juga dari segi pelaksanaan PLC, dari segi latihan dan perkhidmatan, dari segi dialog prestasi dan pembentangan dapatan. Ini contohnya antara kutipan data yang dikutip melalui setiap guru, setiap warga sekolah yang terlibat. Mereka akan merekodkan sumbangan kepakaran mereka dalam tempoh setahun itulah. Jadi mereka akan merekodkan secara Google Form, dan data akan dianalisis secara data studio lah. Ini ialah tahun lalu 2022 yang mana pihak sekolah melaksanakan My Profile 1.0, dan kita lanjutkan dia untuk fasa ni 2.0. Jadi ini akan ada. Okey. Okey, dari segi pencapaian sebelum dan selepas memang nampak ketara dari segi peningkatan
dari segi pendekatan komposisi sumbangan guru maupun jurulatih di peringkat sedia ada kepada satu tahap yang lebih baik. Yang sebelum ni cikgu sebut ialah 6.7.5 telah meningkat lebih pada 80%. Ini ialah antara dapatan yang melibatkan sumbangan dari segi ikut bidang profesional guru dari segi berjawatan. Okey, sama ada melibatkan kelompok guru akademik maupun kelompok jurulatih. Di sini paparan sebelah kiri akan melibatkan bidang, yang paparan kanan akan menjurus kepada bidang kejurulatihan maupun bidang itu sendirilah. Saya masukkan dapatan My Profile 2.0 berakhir bulan 6 lah. Jadi daripada dapatan awal, kita nampak satu lonjakan yang lebih baik lagi untuk tahun kedua kita laksanakan, yang mana taburan pelajar pencatapan di sebelah kanan telah menunjukkan satu perkara sumbangan yang lebih baiklah. Okay. Yang mana bahagian kesenian boleh mencecah kepada satu peratusan yang begitu besar. Okey, dapatan untuk sesi 2022 memang daripada 0% data yang kita belum ada, kita telah dapat kutipkan kepada sumbangan 28% sumbangan guru di peringkat kebangsaan. Dan kita yakin dan percaya sampai akhir tahun 2023 dia akan lebih tinggi lagi. Okey, dalam pada itu kita juga buat tinjauan dari segi elemen kualiti guru itu sendiri, dari segi elemen kerjasama, komunikasi, pengusahaan masa, komitmen, daya kreativiti dan kerja berpasukan. Jadi fasa awal dengan fasa selepas melaksanakan projek My Profile ini juga menunjukkan satu peningkatan yang cukup signifikan. Dari segi individu yang sentiasa positif dan yakin dalam memberi sumbangan profesional. Okey, ini perkara yang cikgu nak kaitkan tadi. Apabila kita melihat konteks pembinaan laluan kerjaya ataupun sumbangan profesional seorang guru dalam penilaian bersepadu, penilaian bersepadu prestasi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPBP. Kalau kita lihat kepada teori hierarki keperluan masyarakat dan self esteem guru, rata-rata guru kita akan berada dalam konteks level 3 dan level 4 dan 5 yang mana barangkali semua pihak termasuk cikgu, setiap individu lah di sekolah, tak kira guru, murid maupun AKP, mereka memerlukan satu konteks penghargaan, yang mana penghargaan itu mungkin datang dalam bentuk pujian, pengiktirafan dan penghormatan online. Yang kita lihat sumbangan profesional itu akan berlaku dan secara internal, secara dalaman akan meyakinkan guru itu dari segi kepercayaan kepada pemikiran positif. Dia akan lebih baik dan yakin bahawa kerja buat itu adalah betul dan mampu memberi sumbangan kepada pihak ketiga. Apabila seseorang guru dijemput melibatkan diri dalam perkongsian ilmu, kemahiran dan sebagainya, dia langsung akan mendapat pengiktirafan, penghargaan secara tidak langsung kepada guru berkenaan. Dan hala 7 My Profile, bagi mana-mana pegawai perkhidmatan pendidikan, dia akan berada pada satu tahap tertinggilah di puncak piramid ini, yang mana individu cuba menghala tuju ke arah mengejar kesempurnaan diri. Yang mana kesempurnaan diri mungkin dari segi individu tersebut akan cuba memperkasa, memantap dan meningkatkan ilmu dan menajamkan kemahiran masing-masing. Dan esteem diri ini, maksudnya self esteem ini merupakan salah satu cara seseorang itu menilai kebolehannya. Jadi saya kutiplah
James pernah menyebut tentang self-esteem ini ialah sebagai kadar pencapaian sebenar kepada piawai yang sepatutnya. Jadi apa maksudnya? Self-esteem ini ialah bagaimana seseorang itu cuba mencapai kepada satu kriteria yang telah ditetapkan. Dia balik kepada rubrik penilaian PBPPP, bagaimana seseorang itu dapat sumbangan profesional yang dikategorikan kepada skala 1 hingga 10 dengan tahap-tahap yang berbeza, peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Jadi individu itu akan cuba mengejar, membuktikan kompetens masing-masing dengan tahap kayu ukur yang telah diletakkan dalam rubrik kriteria tersebut. Dan penetapan tahap kejayaan yang bersesuaian dengan keupayaan ini akan menghasilkan self-esteem yang lebih tinggi. Maka melalui pengiktirafan pihak sekolah pada guru-guru, kita yakin dan percaya cikgu itu akan mampu lebih yakin dan percayalah. Okey, ini antara contoh fasa sebelum dan fasa. Saya ucap terima kasihlah kesemua cikgu melengkapkan template tersebut dan saya gunakan beberapa contoh-contoh. Ini yang tahun fasa 2022. Okey, ini contoh ketiga, contoh keempat, contoh kelima, dan contoh cikgu di sinilah. Okey. Jadi melalui gerak kerja projek My Profile ni, cikgu menilai sendiri suasana iklim yang kondusif, pemikiran yang positif, guru yang lebih memotivasi dan murid pun suka kepada penerimaan pengajaran pembelajaran guru di Sekolah Seni Malaysia Johor, yang mana terjemahan dia kepada kualiti pendidikan guru-guru di sekolah dari segi peningkatan pencapaian GPA SSPM. Dan baru-baru ini daripada 2020 Sekolah Seni mendapat GPS 2.19 peningkatan kepada 174, dan tahun ini 8/6 yang lalu kita mendapat meraih kejayaan 1.61. Begitu juga dari segi pengesahan prestasi murid dalam PJSK juga meningkat dari segi 2.07 kepada 1.87. Begitu juga dari segi amalan baik, dari segi protes kehadiran murid melebihi 95%. Okey, jadi amalan baik juga direkodkan. Ini adalah paparan prestasi pencapaian GPS sekolah bagi 4 tahun 2019, 2021, 2019, 1.74 dan 1.1. Jadi kerana semua kerja buat cikgu-cikgu yang komitmen tinggi, kebersamaan dan keberadaan mereka sentiasa sukarela mengadakan kelas tambahan kepada murid-murid, sentiasa mendatangkan guru pakar, guru cemerlang dari segi teknik menjawab dan sebagainya. Kerjasama dan kolaboratiflah semua pihak bertolak langsung antara satu bidang dan bidang lain, antara panitia, antara komitmen guru dalam memberi dan menyalurkan ilmu dan kebaikan kepada murid, kita mampu membina kejayaan yang lebih besar dan baik. Ini antara bukti eviden yang kita terima penghargaan daripada pihak-pihak tertentu. Antara CJ di bahagian tengah ialah CJ daripada pengarah bahagian tahun lepas, dan CJ di sebelah kanan sekali adalah CJ daripada pihak bahagian, pengarah bahagian. Okey, cikgu sebut tadi dari segi dapatan kualitatif. Jadi ada tinjauan juga melibatkan respon refleksi guru yang kita sebut dalam item pertama, kualiti guru. Guru perlu buat refleksi. Apabila kita melaksanakan projek My Profile,
rata-rata guru telah memberi respon bahawa mereka sukakan idea ini, projek ini, dan secara tidak langsung akan menggerakkan individu untuk membuat banyak perkara yang baik dan positif lah. Dia tiba balik lah, sumbangan kepada mana anak murid, mana-mana pihak luar juga akan mendatangkan kebaikan kepada individu dengan mendapat sijil penghargaan, surat penghargaan kepada pengiktirafan peringkat sekolah dan peringkat majlis dan sebagainya. Jadi dapatan sangat baik dan positif dan meyakinkan bahawa guru-guru sedar kerja yang mereka buat ini selari dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, apabila kita baca kesemua refleksi guru-guru, kita rasa begitu bangga rakan-rakan kita yang digelar sebagai pendidik, mereka sentiasa sedar dan faham bahawa tugas dan tanggungjawab untuk mendidik itu sangat besar dan berat, dan mereka dengan sukarela memikul tanggungjawab itu dengan baik demi kemenjadian murid dan kemajuan sekolah. Dan kenapa my profile ini perlu dijadikan satu fokus dalam konteks pengurusan dan pengoperasian sekolah? Kalau kita lihat konstruk yang baharu yang kementerian ingin angkatkan ialah standard 5, 5.1 kurikulum, 5.2 co-kurikulum, 5.3 SASIA, dan perkara tambahan ialah melihat pencapaian guru dan sekolah. Jadi kalau kita tidak menggerakkan fokus dan sumber dan tenaga kita untuk membangunkan guru, tentunya dalam penilaian SKPM itu sendiri, kita akan menghadapi halangan. Dia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mendapat satu skor penilaian yang lebih baik, yang mana tentunya dia akan reflect balik kepada warga pendidik itu sendiri, sejauh manakah sumbangan kita, pelibatan kita dalam konteks guru dan konteks kejayaan sekolah. Sama ada masih berada di peringkat sekolah sahaja atau telah banyak sumbangan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Apabila seseorang guru itu mempunyai pemikiran positif, mereka akan sentiasa dahagakan ilmu. Begitu juga sentiasa mengejar kecemerlangan. Dalam pada itu, masing-masing akan cuba buat yang terbaik demi murid itu sendiri. Dan jawapannya akan reflect dalam pencapaian keputusan murid. Secara tidak langsung, perkara 3 akan menjejaskan kemenjadian murid dalam standard 5. Yang keempat ialah guru. Yang kelima ialah markah guru itu sendiri dari segi penilaian prestasi PPPP. Kita nampak remeh, dia hanya 2 soalan dalam penilaian prestasi, tapi secara tidak langsung dia merupakan satu titik lemah kita, yang mana guru kita belum sedar, tidak kisah, belum mula ingin meningkatkan profesional diri. Maka secara keseluruhannya, secara satu pandangan global, dia akan merugikan pendidikan kebangsaan itu sendirilah. Apabila setiap sekolah, guru-guru kurang motivasi untuk memajukan diri, maka semua tidak akan memajukan diri dari segi ilmu dan kemahiran dia untuk satu jangka panjang. Dalam menjayakan projek My Profile, dia mengambil masa yang agak lama sebab kita sebut penilaian setahun. Maka tentunya kita terikat dengan tugas hakiki yang ada di sekolah, sama ada sebagai guru PDP di dalam bilik darjah maupun luar bilik darjah. Dan untuk melonjakkan sumbangan profesional guru, dia mengambil masa yang lama. Sama ada
guru itu sendiri maupun sekolah maupun panitia perlu menyusun peran strategik mereka. Sama ada peran jangka pendek setahun, sederhana 3 tahun maupun 5 tahun lah. Yang ketiga, pasca penilaian yang kita boleh kenal pasti ialah pihak sekolah maupun individu perlu membina lebih banyak jaringan dan jalinan. Sebab tidak mungkin guru itu hanya buat sumbangan profesional dalam peringkat sekolah saja. Sedangkan banyak pihak memerlukan perkhidmatan dan kepakaran mereka. Dan kita nampak jalan itu ada dan jelas kerana pertukaran, perkongsian pintar antara sekolah, antara guru, antara bidang itu boleh berlaku dengan mudah dan secara meluas melalui platform Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Tidak semata-mata hanya berlaku dalam konteks bersemuka lah. Yang keempat, kita yakin dan percaya bukan semua pihak bersedialah, yang kita sebut bukan semua pihak bersedia untuk menampilkan diri untuk berkongsian ilmu walaupun sekecil-kecil lah. Tapi kita yakin dan percaya dengan motivasi dan sokongan secara berterusan, dengan bimbingan dan pengiktirafan, guru kita akan bergerak lebih jauh lah. Yang tentunya di akhir nanti kelebihan dan kebaikan itu terletak pada guru itu sendiri dari segi pembinaan laluan kerja yang baik, dari segi peluang peningkatan grade jawatan dan kenaikan pangkat. Harapan kita ialah semua profesional guru dapat disusun atur secara berkala dan berstruktur lah. Kedua, harapan kita ialah dalam konteks kumpulan guru akademik di sekolah akan terus lebih meningkat dari segi sumbangan dia, dari segi bilangan maupun tahapnya. Okey, ini bahagian akhir yang saya kongsikan hanya secara gambar sajalah. Okey. Kita kongsikan amanat pengetua dan perhimpunan, kita kongsikan hala 7, kita kongsikan kerja buat Kodi X, kita buat mesyuarat, kita adakan display. Quick win tu sesuatu yang penting lah. Penghargaan dan pengiktirafan secara berterusan itu sangat penting. Ini antara sumbangan peribadi cikgu lah, sama ada penlibatan peringkat negeri. Cikgu tinggal mengambil peluang ini ucapkan terima kasih lah kepada Barisan Exco PSM yang beri kepercayaan dan amanah termasuk di peringkat daerah. Okey, sumbangan peribadi dalam konteks pembentangan perkongsian amanah baik di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan sebagainya lah. Program pengantarabangsan. Semua ni sama ada melibatkan komitmen individu atau melibatkan kerjasama warga sekolah. Tanpa mereka kita tidak mungkin mendapat sesuatu pengiktirafan dan kejayaan itu. Okey, rumusan dia. Saya sukalah sentiasa kongsikan dengan warga sekolah tentang perkara ini. Kita mungkin sedang membina kepakaran seseorang guru itu dari segi profesional. Tapi kalau kita kerja secara bersendirian, dengan membanding beza antara satu lain, dengan membawa sikap saingan yang negatif, mungkin kita akan menjaga kerja buat kita, bidang kita saja. Jadi gambar raja, grafik dengan gambar raja secara ilustrasi itu, kita nampakkan kesamaan dia. Saya letak fikir satu lah, maksudnya bidang-bidang tugas di sekolah, sama ada di bidang ataupun GKMP yang melibatkan adik panitia. Kalau masing-masing nak mencapai GPMP masing-masing dalam SPM, dia terlalu sukarlah kalau dia tak libatkan kerjasama berentas bidang. Tapi apabila kesemua pihaknya fikir pentadbiran, fikir HEM, fikir koko, fikir petang, fikir apalah, mereka bersatu hati, mereka kena pasti murid tersebut, mereka menjaga kebajikan, mereka melihat konteks penjadian murid dan koko, melihat kepada keterlibatan mereka, maka kita yakin percaya murid yang kita nak bina kejayaan itu, calon SPM kita nak jaga itu bukan seorang nak berjaya, dan sedangkan kita mampu membina lebih ramai murid itu berjaya lah. Itulah antara
sentiasa buat perbincangan musyawarah mufakat, dan yang penting ialah kolaboratif lah. Kolaboratif ni sangat penting kerana ia akan mengurangkan tekanan kewangan, sumber tenaga, wang ringgit, dan lebih menguntungkan ialah kepakaran. Kepakaran antara guru dan bidang tu dia sentiasa lebih memudahkan dan mempercepatkan dan melihat keberkesanan sesuatu tugasan yang diberi. Kolaboratif tu sesuatu betul dan kunci yang terbaik lah. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Saya buka kepada soalan sekiranya ada lah. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu T. Perkongsian yang sungguh bagi saya sungguh hebatlah. Sebab sekolah kami ni cikgu sikit, pelajar sikit. Jadi apa-apa yang nak buat tu memang kena perancangan yang teliti, kena berbincang. Sebab tu siri pertama dulu saya kongsi amalan baik Canva, sebab dalam tu boleh semuanya boleh kata apa, satu himpunan. Okey, kalau bolehlah Cikgu T share lah dengan kami slide tersebut, sebab saya pun nak study balik. Nak study balik lepas ni. Okey, terima kasih Cikgu T. Okey, jika ada apa-apalah yang nak dikemukakan kepada Cikgu T, jadi para peserta bolehlah kemukakan soalan. Boleh buka mic dan nak tulis dekat chat pun boleh. Tuliskan dekat chat pun boleh sementara kita tunggu link kehadiran. Link kehadiran. Okey, boleh tanya kalau ada nak tanya apa-apa. Link kehadiran dan juga link sijil ya. Nanti link kehadiran ataupun link sijil tersebut peserta perlu isi, pastikan email yang betul, kemudian tik bahagian maklum balas. Dia ada ruang tik tu belah kiri, belah bawah sekali selepas kita isi GF tu, kena tik kat situ. Sebab kalau tidak, saya pernah tak dapat sijil. Jadi kena tik kat situ, kita akan dapat balik maklum balas. Kemudian akan dapatlah sijil. Selalunya dalam masa setelah tamat program 5 minit, 10 minit tu dah dapat dah sijil. Saya lah kan. Okey, sekarang kita tengok dah ada Google Form untuk sijil. Boleh isi. Sementara tu nak ada, kalau adalah nak tanya apa-apa dekat Cikgu T, boleh tanya. Boleh juga nak tulis dekat chat. Tulis dekat chat boleh juga. Ada tak? Tak ada ramai yang ucap tahniah. Terima kasih atas perkongsian bermanfaat ini. Tahniah Tuan Pengetua T. Kan? Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, okey. Pihak penganjur mengucapkan terima kasih atas sokongan para peserta pada pagi hari ini yang turut hadir ke program ni lah, CDL PGB siri keempat. Okey, pihak kami lah memohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekalutan dan gangguan ataupun terkasar bahasa sepanjang tempoh kami mengendalikan program CDS siri keempat ini. Okey, saya sudahi perkongsian kita pada petang ini dengan serakap pantun. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, pemandangan indah teramat sangat. Semangat bersama kita memohon hajat, semoga sentiasa dalam rahmat. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Sebelum tu marilah kita sama-sama buka kamera. Kita boleh ambil gambar dulu. Ambil gambar, sesi bergambar. Untuk kenang-kenangan. Okey, terima kasih semua. Selamat petang. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.